وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمدلله رب العالمين. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentaufiq dan memberi kepada kita ruang untuk menyambung lagi pembacaan kita dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kita sampai pada kali ini pada muka yang ke-127, faslun fima kana tamadduhu wal kamalu biqillatih. Ini fasal berkaitan dengan menceritakan antara sifat khalqiyah, sifat khuluqiyah, iaitu sifat perangai dan perbuatan yang Nabi SAW buat dari segi cara kehidupan baginda, bagaimana muamalat baginda, bagaimana akhlak dan juga peribadi Nabi SAW. Maka di sini, pasal ini dia akan menceritakan selepas daripada ini perkara-perkara yang sebenarnya akhlak pada Nabi, yang mana pada perbuatan syama'il Nabi yang khuluqiyah ini dia menjadi ajaran kepada umat, dia menjadi ikutan, dan kita sebagai umat Nabi ni wajar dan sepatutnya mengikutlah, kerana pada perkara yang dibuat oleh Rasulullah itu ialah yang terbaik, yang menjamin kepada kemanfaatan manusia sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okey, kita terus pada kitab kita ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fima kana tamadduhu wal kamalu biqillatih. Pasal pada menyatakan apa yang pujian dan kesempurnaan itu dengan sedikit. Buat sedikit benda ini, itu satu perbuatan yang terpuji, itu satu kesempurnaan pada akhlak. Wa amma ma tad'u daruratul hayati ilaihi. Adapun perkara yang menuntut oleh tuntutan kehidupan mimma fassalnahu, daripada apa yang telah kami huraikan, ala thalathati adrub, ada 3 bahagian. Darbun al-fadlu fi qillatih, satu bahagian kemuliaan dan kelebihan itu pada kita mengambil sikit, kita buat benda itu sikit. Wa darbun al-fadlu fi kathratih, bahagian yang kedua, satu bahagian ialah pada lebih dan kemuliaan itu pada memperbanyakkan perkara itu. Wa darbun takhtaliful ahwalu fi, dan satu bahagian berbeza keadaan pada banyak ataupun sikit. Setengah keadaan banyak itu elok, setengah keadaan sikit itu elok. Wa amma ma tamadduhu wal kamalu bi qillatihi ittifaqan, adapun perkara yang pujian dan juga kesempurnaan tu dengan kita buat sikit itu secara ittifaq, bahawa buat sikit perkara itu benda itu terpuji. Wa ala kulli hal, dan atas setiap keadaan, wa adatan wa syari'atan, sama ada pada adat ataupun pada syariat, kal ghidha'i, seperti makanan, wan naumi, dan tidur. Jadi antara benda yang patut sikit yang kita nak tengok, ini sangat jelas pada diri Nabi SAW. Sedikit makan dan sedikit tidur. Ini sebenarnya jalan para ulama kita ahli sufi dan ulama ahli tasawuf mengatakan barang siapa yang nak cepat berjalan kepada Allah, cepat sampai kepada Allah Ta'ala, hendaklah dia kurangkan daripada empat amat. Amat dia bagi. Yang mana kalimah merujuk kepada apa? 4 amat ni. Yang belakangnya pertamanya qillatul anam. Yang keduanya qillatul kalam. Yang ketiganya qillatu an-manam. Yang seterusnya qillatu al-manam. Jadi 4 perkara ulama kata siapa yang nak cepat sampai pada Allah, kurangkan 4 perkara. Qillatul al-anam, kurangkan bergaul dengan orang. Jadi musim PKP ni memang senanglah nak buat yang ni. Qillatul anam. Yang kedua qillatul kalam, sedikitkan bercakap. Cakap banyak, salah banyak. Share banyak, salah banyak. Lepas tu qillatul kalam, sedikitkan, saya baca sebut dah. Qillatul anam, qillatul kalam, qillatul ta'am. Terlupa tadi. Qillatul ta'am, sedikitkan makan. Dan qillatul manam, sedikitkan tidur. Jadi belakangnya belaka. Al-anam, al-kalam, al-manam, al-ta'am. Jadi orang yang nak cepat, hendaklah dikurangkan daripada 4 belakang ini. Jadi di sini terlihat seperti dia kata makan, ghidha, makanan, dan an-naum, tidur. Walam tazalil Arab wal hukama'u tatamadahu biqillatihima, dan sentiasalah orang Arab dan para hukama, orang bijak pandai, mengatakan memuji dengan sedikitnya. Maknanya kalau orang tu sifatnya ada sifat sedikit makan, sedikit tu, benda tu terpuji pada orang tu. Wa tadhumu bikathratiha, dan mencela dengan banyaknya. Dan memanglah benda ni kadang boleh bawa pada penyakit. Lianna kathratal akli wasyurbi dalilun ala nahami. Kerana banyaknya makan minum tu menunjukkan kepada orang itu nahami, gelojoh. Gelojoh dalam makan yang panggil. Wal hirsi, sungguh. Wasyarahi. Asyarah ni makna keinginan untuk makan. Wa ghalabati syahwah, dan dia mengalahkannya oleh syahwat. Dia orang punya syahwat kuat, syahwat makan, syahwat benda lain. Wa musabbibun limadharid dunya wal akhirah, dan yang memberi penyebab kepada mudarat dunia dan akhirat. Jalibun li adwa'il jasad, dan membawa kepada, menarik kepada penyakit-penyakit badan. Wa khatharatin nafsi, dan juga buruk keadaan jiwa.
wa imtila'i dima, dan penuhnya ad-dimag, otak-otak itu dengan balgham, cairan yang menyebabkan fungsi otak tu tak boleh cergas. Itu dikaitkan dengan perubatan di sisi orang Arab, perubatan klasik lah. Mana orang tu bila banyak balgham, penuh otak dia itu dengan lendir-lendir lah bahasa kitanya, dengan balgham menyebabkan jadi malas, jadi lembab dan seumpamanya. Okay? Jadi ini pun kita lihat memanglah penyakit kebanyakannya datang daripada sebab perubatan makan. Waqillatuhu dalilun alal qanaah, dan sedikit makan itu dalil bahawa orang itu orang yang qanaah, orang yang mempunyai sifat qanaah, cukup dengan yang sikit. Wa milkin nafsi, yang dapat mengawal nafsu dia. Wa qam'i syahwah, dapat mengekang syahwatnya. Wa musabbibun lisihah, dan penyebab kepada kesihatan. Wa safa'il khatir, dan juga sucinya fikiran dia. Wa hiddati dhihni, dan tajamnya akal dia. Kama anna kathratan naumi dalilun alal fusulah, sebagaimana banyaknya tidur itu menunjukkan dalil kepada fusulah, sedikit maruah yang rendah. Orang mempunyai maruah yang sedikit dan lemah pemikiran. Wadda'fi, dan lemah. Wa adami zakat, dan tidak cerdik. Wal fitnah, tidak bijak. Wa musabbibun lil kasal, dan menyebab kepada malas. Wa adatil ajzi, kepada kebiasaan lemah. Wa tadhi'il umuri fi ghairi naf'in, dan menghabiskan masa pada perkara yang tidak manfaat. Yalah, tidur ni makan masa yang lama. Orang tak tidur seminit 2 minit tu orang kata lelak tu. Jadi dia makan masa lama. Jadi umur kita tu, kalau kita ikut dengan panduan yang diletakkan oleh perubatan moden ni 8 jam. 8 jam daripada 4 jam sehari, makna 1/3 dah umur kita habis pada perkara yang tak ada apa-apa. Itu pada asalnya lah. Ada tak nafikan, ada orang tidur pun boleh pahala. Tidur boleh pahala kalau dia niat tidur elok-elok dan tidur mengikut sunnah dan seumpamanya. Jadi kalau ikutnya umur kita, katakanlah berapa? 90 tahun, maka 30 tahun tu sia-sia, 30 tahun saja tidur. Tu dah masuk tidur-tidur lain. Maka menghabiskan umur fi ghairi naf'in. Wa qasawatil qalbi, dan keras hati. Wa ghaflatihi, lalai hati. Wa mautihi, hati jadi mati. Wa syahidu ala hadha ma yu'lam darurah. Apa syahid, bukti kepada apa yang kami katakan ini dapat diketahui secara darurah. Tak perlu makna benda ni orang maklum, orang semua maklum, bukan perkara yang tersembunyi. Wa yujadu musyahadatan, dan didapati secara musyahadah, buktinya ada secara terang-terang kita dapat lihat. Wa yunqal mutawatiran min kalamil umamin mutaqaddimah, dan dinukilkan secara mutawatir daripada kalam-kalam umat-umat terdahulu. Wal hukama is-salifin, dan para cerdik pandai orang-orang yang sebelum ini. Wa asy'aril arabi wa akhbariha, dan syair-syair Arab pun menceritakan khabar-khabar berita, cerita-cerita tentang umat-umat Arab yang terdahulu pun mereka ceritakan. Wa sahihil hadis yang sahih pun begitu juga. Wa athari man salafa wa khalaf, dan juga asar cerita-cerita apa yang dibawa oleh ulama salaf dan khalaf. Mimma la yuhtaju ila istishhadi alaih, daripada perkara yang tak perlu kita cari bukti di atasnya. Wa innama tarakna dhikrahu huna, hanya kami meninggalkan sebut di sini ikhtisaran kerana meringkas, nak memendekkan, ala ishtiharil ilmi bihi, kerana telah masyhur pengetahuan tentang kedua-dua perkara ini. Wa hadha ma la yurfa'u min siratihi, ini perkara yang tidak dapat ditolak daripada peribadi dan perjalanan Nabi. Wa huwa alladhi amara bihi, dan itulah yang Rasulullah suruh. Wa khassa alaihi wa hadda alaihi, dan Nabi gesa, Nabi galakkan, la siyama birtibati ahadima bil akhar, lebih-lebih lagi perkaitan antara satu dengan yang lain, makan dan juga tidur ini. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abu Ali As-Salafi Al-Hafiz bi qiraati alaihi, hadatsana Abu Al-Fadl Al-Asbahani, hadatsana Abu Nu'aim Al-Hafiz, hadatsana Sulaiman bin Ahmad, hadatsana Bakr bin Sahl, hadatsana Abdullah bin Salih, hadatsani Muawiyah bin Salih anna Yahya bin Jabir hadatsahu min 'anil Miqdam bin Ma'di ibn Ma'di kadiba,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma mala'a ibnu adam wi'an syarran min batni, tidak memenuhkan anak Adam satu bekas yang lebih teruk daripada perutnya. Perut ni, perut manusia diumpamakan sebagai bekas makanan. Kita letak makanan sejenis, kita tak letak dalam tu makanan, air, kuih. Kita asing makanan bukan makanan, air lain tempat dia, kuih lain tempatnya, ulam lain tempat dia. Tapi dalam perut kita semua ada campur. Maka tidak adalah perkara yang lebih bekas yang lebih teruk daripada perut. Di situlah anak Adam campur semua perkara. Hasbu bni Adam ukulatun, cukup akan anak Adam itu beberapa suapan yuqimna sulbah, yang dapat menegakkan belakangnya. Maknanya cukuplah makan sebenarnya beberapa suapan saja, yang dengan suapan itu kita guna untuk menguatkan dan juga menyihatkan badan kita. Cukup beberapa suapan saja. Fa in kana la mahalata, kalau tak dapat tidak nak makan juga, fa thuluthun li ta'amihi, maka 1/3 jadikan untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, 1/3 untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, dan 1/3 lagi untuk nafas. Jadi bagi 3 lah perut ni. Bagi 3 ke mana? Kita tahulah orang kita diri sendiri tu. Pernah tak makan tu masa sek, bahasa Terengganu sebut sek, tak ada tepat dah. Dia kata tak boleh nak pergi dah. Tak ada tempat dah. Orang makan juga tu tubik semula. Jadi tengok setakat mana tu. Makan 1/3, minum 1/3, 1/3 ruang untuk bernafas, supaya boleh makanan tu boleh bergerak balik bernafas. Ini tidak sendak apa. Wali'anna kathratan naumi min kathrati syurbi wal akli, dan kerana banyak tidur itu ialah sebab daripada banyaknya minum dan makan. Qala Sufyan bin Tsauri wi qillati ta'ami yumlaku sahrul layl, dengan sedikit malam itu dapat bangun malam. Sedikit makan itu dapat bangun malam. Wa qala ba'du salafi la ta'kulu kathiran, jangan kamu makan banyak, fatashribu kathira, kemudian kamu bila makan banyak nak minum banyak, fatarukudu kathira, kemudian kamu akan tidur banyak, fatakhsaru kathira, kemudian kamu akan rugi banyak. Allah, minta jauhlah ya Allah. Wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana ahabba at-ta'ami ilaihi ma kana ala dhafafin. Nabi SAW kata, diriwayat pada Nabi, adalah sebaik-baik sesuka-suka perkara makanan yang paling Nabi suka ialah makana ala dhafafin, ai kathratil aidi, makanan yang banyak tangan. Maknanya hidangan tu ramai yang bersekali makan dalam hidangan tu. Yang mana antara dilihat sunnah Nabi makan bukan makan seorang, makanan yang makan dengan hidangan macam tu lah. Yang makan secara beramai-ramai, lagi banyak, lagi barakah dan lagi elok. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lam yamtali jawfu Nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an qattu, tidak pernah penuh rongga Nabi kenyang langsung. Tak pernah Nabi kenyang sungguh. Kenyang sungguh, tak pernah kenyang langsung. Wa annahu kana fi ahli la yas'aluhum ta'aman wa la yatashahha. Nabi bersama ahli keluarganya dengan isterinya tidak bertanya mereka makanan, nak makan, kita nak makan apa ini, nak makan apa ini. Yang nak makan lagi pukul 8 buka kedai. Nasi apa, nasi dagang tahtu ke hari ni? Nasi minyak ke? Jadi tak tanya. Bukan jenis orang yang suka bertanya gitu. Salah ke? Tidak salah. Tak salah benda tu. Tapi kita nak lihat bagaimana kedudukan orang yang dekat dengan Tuhan ni, Nabi, kemudian orang yang ikut jejak Nabi ni, bagaimana perangai mereka, baru kita insaf. Oh, kita ni jauh lagi lah. Kita ni jauh lagi dengan akhlak Rasulullah SAW. Yang mana tak salah tak apa kita tu. Kita tanya esok nak makan apa ni, nak masak apa nak cari ni, nampak tak? Tak ada masalah itu. Bahkan benda itu benda yang kita memberi kelapangan atau si'ah alal iyal kepada ahli keluarga itu satu bentuk kita nafkah yang dipuji, satu bentuk kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Cuma kita tengok bagaimana akhlak Nabi ni. Wala yatashahha, Nabi tidaklah ingin bersyahwatkan sesuatu. Gini lama rasa tak makan apa ni, tak makan nasi arak, tak lama tak makan mansah. Ni yang waduk Jordan kenal lah. Tak lama tak makan mansah ni contoh. Buat mansah sekali. Jadi tidak begitu.
In at'amuhu akal. Jika mereka memberi makan kepada Nabi, isteri Nabi buat makanan, Nabi makan. Wa ma at'amuhu qabila. Apa yang mereka beri makan, Nabi terima. Wa ma saqawhu syariba. Apa yang mereka beri minum, Nabi minum. Wala yu'taradu ala hadha bihadithi Barirata. Maka tidak boleh kita membangkang, menolak ini berdasarkan hadis Barirah. Jadi itu perkara umum. Sekarang ni Imam Syekh Qadhi Iyad menceritakan ada di sana hadis-hadis yang menunjukkan seakan Nabi ni tanya tentang makanan. Nabi ni macam seakan minta makanan. Adakah ini menafikan apa yang kita telah sebut tadi? Dia kata tidak. Ini tidak menafikan perkara yang kita sebut tadi dengan hadis Barirah. Apa dia? Wa qauluhu. Hadis Barirah di sini ditunjuk. Barirah ni ialah hamba perempuan kepada Aisyah lah. Dia sahabiah juga. Okay. Jadi dia dakhala alayya Rasulullah SAW wal burmata 'alanna. Nabi masuk, yang mana tengah Nabi masuk rumah itu ada burmah ni, maknanya kita kata puyuk duduk atas api lah, tengah masak. Pada abi ta'amin. Lalu dibawa datang dengan makanan. Fa'utiya bi khubzin wa udmin min udmil bait. Maka didatangkan dengan roti dan juga lauk pauk yang ada di rumah. Nabi kata, alam ara burmatan alanna fi halahmu. Tidakkah aku nampak macam ada puyuk, dalam puyuk tu ada daging. Dia bawa makanan lain, Nabi perasan ada puyuk. Tanya, bukan puyuk tu ada daging? Nabi tanya. Qala bala ya Rasulullah, dzalika lahmun tusuddiqa bihi ala Barirah. Itu daging yang orang sedekah pada Barirah ya Rasulullah, bukan daging kita. Fakarihna an nut'imuka minhu. Maka kami tak sukalah nak beri daging tu kepada kamu. Kamu maklum dah, kamu tak makan daripada sedekah, kamu makan daripada hadiah. Qala huwa 'alaiha sadaqah wa huwa minna laha hadiyah. Dia kata tak apa, orang beri ke Barirah sedekah, kepada kita hadiah. Qala Nabi innamal wala' liman a'tak. Ini cerita berkaitan dengan hadis wala' pula. Al-wala'u liman a'tak. Orang yang memerdekakan hamba tu yang mendapat wala'. Okay. Qauluhu alam aral burmata fiha lahmun. Tidakkah aku lihat dalam peruyuk tu ada daging? Jadi itu ceritanya. Dah tu masa akan Nabi ingin ada syahwat pada ta'am. Adakah itu menafikan apa yang kita sebut sebelum ni? Tidak. La yu'taradu. Idh la'alla sababa su'alihi dhannuhu sallallahu alaihi wasallam i'tiqadahum annahu la yahilu lahu. Kerana Nabi tanya tu boleh jadi kerana Nabi sangka mereka ingat bahawa benda itu, makanan tu tak halal bagi Nabi. Jadi siapa tak boleh nak makan bila orang bagi sesuatu tu? Ya, bagi orang yang bagi Barirah ini, kerana dia ni lah orang yang susah semua, dia ni hamba, dia sedekah. Tapi bila orang bagi tu bahagian bagi ahli orang lain tu jadi hadiah lah maksudnya. Fa'arada bayana sunnati. Maka Nabi nak menerangkan sunnahnya. Sebab itu Nabi tanya, idra'ahum lam yuqaddimuhu ilaih. Kerana Nabi nampak Aisyah dak hidang kepada dia. Mereka dak hidang makanan kepada Nabi. Takutlah ingat bahawa itu jadi haram ke Nabi. Maka nak cerita tentang hukum, nak terangkan tentang sunnah, Nabi bertanya. Ma'a ilmihi annahum la yasta'thiruna alaih. Walhal Nabi tahu mereka ni tidak akan menyembunyikan atas Nabi. Tidak akan membiarkan Nabi kalau ada apa-apa. Takkan nak susu. Kalau kita beli makanan tu, yang duk asrama tu, sembunyikan makanan, makan senyap-senyapnya, takut kawan tahu. Nampak tak? Kalau kat rumah kau, makan senyap-senyap takut bini tahu. Bini pula beli senyap-senyap takut suami tahu. Tak Nabi, sahabat tak sembunyi. Jadi kenapa Nabi nak beritahu tentang hukum? Fasadaqa alaihim zannuhu. Maka benarlah di atasnya zan Nabi. Wa bayyana lahum ma jahilu. Lalu Nabi terang kepada mereka apa yang mereka jahil min amrihi, daripada perkara itu, biqaulihi huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Ya, kepada Barirah tu jadi sedekah, tapi kepada kita menjadi hadiah.
Wa fi hikmati Luqman, dan dalam hikmat kalam Luqman Ibnu Hakim, dia kata Luqman Al-Hakim, bukan Luqman Ibnu Hakim, Luqman Al-Hakim. Luqman, kisah tu lah dalam surah Luqman tu. Seorang yang bijaksana ni, dia kata ya bunayya idzam tala'at al-ma'idatu, apabila penuhnya perut, namat al-fikratu, akan tidurlah pemikiran, wa khasirat al-hikmatu, dan akan jadi rugilah hikmat, wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan akan duduk diamlah anggota daripada menunaikan ibadat. Qala Suhnun la yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba', tidak sesuai, tidak layak ilmu bagi orang yang makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang ni. Sunnah ni pengarang kitab Mudawwanah ni, ulama Malikiyah dia ni. Wa fi sahihil hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala aakulu muttaqi'a. Adapun aku tidak makan secara itikad. Muttaqi'an ni makna secara duduk macam ni kan. Itikad. Kan ada makanan seperti raja-raja. Makanan raja-raja, kalau tengok cerita-cerita lama lah, tak? Dia akan duduk tidur dengan bersandar macam ni, dengan tangan ni, makan gitu. Tak? Itu makanan itu bukan cara makan yang sihat. Makanan orang jababirah. Al-itikad huwa tamakkun lil al, duduk sungguh untuk makan. Wa taqa'ud fil julus lahu kal mutarabbi, dan duduk dalam seperti mutarabbi, duduk bersila. Wa shibhuhu min tamakkunil jalasat allati ya'tamidu fiha al-jalis ala ma tahtahu. Yang seumpamanya ialah tetap pada kedudukan yang bergantung padanya orang yang duduk, ala ma tahtahu, atas apa yang di bawahnya. Wal jalisu ala hadhihi al-hay'ah yastadi'il al-akla wa yastakthiru minhu. Dan orang yang duduk dengan keadaan ini, dia menuntut akan menyebabkan makan dan memperbanyakkan makan. Ini maksud, antara maksud itikad jugalah, yattaqi ala yadi, itu satu maksud. Dan ini juga merujuk kepada itikad kepada keadaan duduk ketika makan, duduk bersungguh makan. Duduk bersungguh, yang mana bila duduk tu menyebabkan jadi banyak makan. Cara duduk bersela ke, duduk ikutlah keadaan apa. Maka Rasulullah SAW tidak duduk begitu. Bukan kata duduk bersela tu salah, tidak salah. Tapi kerana dia bila begitu, dia akan menyebabkan kita lama, duduk situ lama. Sebab dia duduk yang senang, makan masuk. Bila berdiri tu baru sedar saya, cabut dah kita punya seluar, butang seluar tu atau zip tu. Ataupun bila bangun tu terpaksa buka balik kilas kain, tutup balik sebab sendak. Jadi duduk yang tetap sebegitu, duduk tetap sebegitu yang menyebabkan jadi makan jadi lama. Okay? Nabi tidak. Nabi duduk yang mana makan sekadar sekejap saja. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam innama kana julusuhu lil akli julusal mustawfizi muq'iyya. Nabi tu untuk makan duduk orang mustafid, orang yang nak segera, orang yang nak bersiap sedia. Muq'iyya, dan muq'iyya, ini duduk di atas punggungnya dan mengangkat betis dia. Mengangkat betis dia. Jadi macam mana macam duduk orang yang duduk macam sunnah tu lah. Macam duduk orang-orang ahli dakwah tabligh tu kan duduk gitu. Duduk di atas punggung satu dan diangkatkan sebelah kaki. Yang tu senang bangun macam tu, duduk sekejap. Wa yaqulu innama ana 'abdun akulu kama ya'kulul 'abdu. Aku ni hamba, aku makan seumpama hamba makan. Wa ajlisu kama yajlisul 'abdu. Aku duduk, wa ajlisu, aku duduk sebagaimana duduknya hamba. Wa laysa ma'anal hadithi fil ittikai al-mailu 'ala syikki 'inda al-muhaqqiqin. Di sini macam kita sebut tadi, bukan makna hadis tersebut ittika ni cenderung di atas sebelah badan sebagaimana di sisi muhaqqiqi. Jadi pada mula-mula kan kita tafsir gitu. Jadi Syekh kita kata pada hadis ini,
pada cerita ini, i'tikad itu bukan dengan makna yang maklum di sisi ulama muhaqqiqin, bukan makna gini. Tapi makna duduk tetap yang mana menyebabkan kita duduk lama untuk makan. Wa kadza naumuhu kana qalila, demikianlah juga tidur Nabi itu sedikit saja. Syahidat bidzalikal atharu sahihah, menjadi bukti oleh hadis-hadis yang sahih. Wa ma'a dzalika faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna 'ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Namun begitu Nabi juga sebut bahawa mata aku ni tidur tapi tidak tidur hati aku. Wa kana umuhu ala janibil aiman, tidur Nabi itu di atas lambung kanannya, istidharan ala qillati an-naum, untuk menunjukkan dan juga menzahirkan di atas sedikitnya tidur. Li'annahu kana 'alal janibil aisal ahna, kerana tidur di atas lambung kiri itu lebih selesa, lebih sedap, lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih nyaman tidur di atas lambung kiri. Li huduwi qalbi, kerana rendahnya hati ketika itu sedaplah tidur. Wa ma yata'allaqu bihi min al-a'dha'il batinah hina idzin, apa yang berkait dengannya oleh anggota-anggota dalaman kita ketika itu. Wa limailihi ilal janibil aisar, kerana disenderung kepada belah kiri. Fa yastad'i dzalika al-istithqala fihi wat-tul, maka dia menuntut supaya jadi berat dan lama tidur serta panjang tidur belah kiri inilah, tidur lambung kiri. Wa idza nama an-naimu 'ala al-aymani ta'allaqa al-qalbi wa qaliqa, apabila tidur belah kanan jantung duduk atas, ta'allaqa. Jantung tu dak selesa lah, makna jantung tu duduk di bahagian atas. Dia tergantung jantung itu, wa qaliqa. Dan dia tidak dia bila kata apa? Qaliq ni gementar, makna dia tidak selesa lah ketika itu. Fa asra'al ifaqah, maka cepat dapat bangun. Walam yaghmurhu wal istighraq, dan tidak dapat tidak dapat lama. Istighraq ni memakan masa lama dah tidur, maka jadi tidur tu tidak lama. Kalau tidur di atas lambung kanan, itu dia punya anatomi, keadaan badan tu begitulah. Jantung sebelah kiri. Nak tahu kena test lah tu. Kena test dia. Test dah ustaz. Test juga dah tidur belah kanan semua. Tapi lama juga. Tu memang jenis tidur lama lah tu. Faslun fi matamadduhu bi kathratihi. Fasal pada menyatakan pujian itu dengan banyak. Perkara apa? Dalam perkara ini banyak itu terpuji. Wadharbu tsani, bahagian kedua, huwa ma yattafiqu tamadduhu bi kathrati, perkara yang disepakati pujian itu dengan buat banyak. Wal fakhru bi wufurihi, dan kemuliaan itu dengan banyaknya, luasnya perkara itu. Kan nikahi wal jah, seperti menikah dan juga jah, kedudukan. Kedudukan dalam masyarakat itu ya, orang tinggi kedudukannya lagi dipuji. Orang nikah banyak lagi dipuji. Pada sepatutnya itu memanglah puji, orang lelaki pujilah. Tapi orang perempuan dia cakap belakang. Dua tu kat tempat kita. Dua. Tak tahu pula nombor 3 ada dah. Tak. Tapi orang lelaki, hebat tu, jangan main tu. Nampak je gitu. 4 orang. Pada puji. Ya. Ni jelas ni kat mana ni? Orang cerita di berlaku di benua Afrika, negara ataupun negeri di Afrika sana. Ya, hak boleh masuk mesyuarat kampung, hak nikah 4. Hak nikah 4 je. Hak nikah 4 ni boleh masuk mesyuarat. Nak bicara bermenasyiat. Tok lelaki hak nikah 4. Hak nikah 3 boleh duduk belakang sikit lah, duduk belakang. Dia tak boleh masuk bicara depan-depan. Sebab awak nikah 3 nakut rasa kan. Hak nikah 2 duduk pintu dah. Hak nikah 1 duduk luar, boleh masuk. Jadi dalam masyarakat itu dia menganggap bahawa nikah 1 tu aib bagi seorang suami. Nampak? Okey. Wa amma nikahu fa muttafaqun fihi syar'an wa 'adatan. Adapun nikah ni sepakat pada syarat, pada adat. Fa innahu dalilul kamal. Itu dalil kesempurnaan. Wa sihhatu az-dzukuriyah, dan dalil sihhati. Wa dalilu sihhati dzukuriyah. Sahihnya kelelakian. Kejantanan tu.
Nampaknya kejantanan. Walam yazal at-tafakhuru bi kathratihi, dan sentiasalah bermegah dengan banyaknya kahwin. Adatan wa ma'rufan, adat yang ma'ruf, wa tamaduhu bihi siratan madhiyah, dan memuji itu satu sirah, satu perkara yang telah berlaku sejak dahulu lagi, yang telah berlaku madhiyah. Berlaku sejak zaman dahulu, orang memuji orang itu kahwin dengan amal. Tapi ialah kahwin dengan apa ni? Kahwin lepas tu tidaklah makna mengabaikan. Itu isu lain pula ni. Bukan nak bincang dia kahwin ramah tapi dia tinggal bini dia. Itu salah dari segi tinggal tu. Tapi dari segi dia tu kahwin ramah, makna dia orang lelaki betul lah ni. Okay. Wa amma fi syar'i, ada pun pada syarak, fa sunnatul ma'thurah, itu sunnah yang diterima, yang athar, yang telah sabit. Wa qad qala Ibn Abbas afdalu hadhil ummah aktharuha nisaan, sebaik-baik umat ini ialah yang paling banyak isteri. Musyiran ilaihi sallallahu alaihi wasallam, mengisyarat pada Nabi. Nabi lah orang paling banyak isterinya. Wa qad qala alaihi salam tanakahu tanasalu, menikahlah kamu dan buat anaklah kamu. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, aku orang yang paling bangga dengan kamu, dengan umatnya pada hari kiamat. Kerana umat Nabi ni ramai. Tajuk boleh buat ceramah ni. Nampak tajuk sedar ni. Tapi tak apalah, kita lihat dari segi aspek yang mana bahawa perkara itu di sisi tabiat dan di sisi syarak, di sisi adat, benda yang dipuji. Wa naha 'anit tabattul, Nabi larang daripada tabattul. Tabattul ni tak menikah ma'ama fihi min qam'i syahwah, padanya itu melawan syahwat. Kita tahu tabattul ni maknanya orang yang tahan diri daripada menikah tu. Ikutnya elok kerana dia menahan syahwat. Tapi sebenarnya itu bukan perkara yang digalakkan. Wa ghaddil basar alladhaini nabbaha alaihima sallallahu alaihi wasallam, dan pada tabattul ini menundukkan pandangan. Kalau betul-betul lah dia beribadat dengan tujuan melakukan tabattul tadi kerana nak menahan syahwat, dia menunduk pandangan, bagus. Tapi maknanya walaupun begitu Nabi larang, Nabi suruh menikah juga. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, man kana dha tauli, siapa yang mempunyai kelapangan, ada harta, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, dia lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjagakan bagi kemaluan. Hatta lam yarahu ulama mimma yaqdahu fi zuhdi, bahkan ulama tidak melihat ini perkara yang yaqdahu fi zuhdi, yang mencacatkan pada kezuhudan. Adakah orang menikah ni jadi cacat pada zuhud? Tidak zuhud ke? Kena nak orang itu jangan menikah, orang itu jangan kahwin, tak. Nikah ni tidak mencacatkan bahawa seorang tu zuhud. Bahkan nikah ni lagi zuhud sebenarnya. Lagi zuhud nikah. Dah harta hak kita cari kena bagi ke orang. Jadi hak pada kita tu sikit. Apa tak? Pada kita tu sikit. Kadang-kadang tak cukup pula, kena kita beri ke bini pula lebih daripada beri pada kita. Zuhud lah sikit. Sebelum ni pakai kemah, jangok panggil. Lepas nikah dah apa nak jangok dah. Jadi kezuhudan tu jelas bila menikah tu. Qala Sahlu bin Abdillah, qad hubbibna ila sayyidil mursalin, sesungguhnya kami cinta kepada penghulu sekalian Rasul Nabi Muhammad SAW. Fa kaifa yuzhadu fihinna, bagaimana Nabi zuhud pada isteri-isteri ni. Wa nahwuhu Ibnu Uyainah, dan seumpamanya bagi Ibnu Uyainah perkataan itulah. Wa qad kana zuhadu sahabati kathiriz zaujat, adalah orang yang zuhud di kalangan sahabat tu isteri ramah, wasarari, dan juga hamba-hamba perempuan tu ramah. Wa kathirin nikah, banyak nikah. Nak jadi hak tu jadi zuhud. Orang tak tahu, orang tak menikah lagi tak tahulah. Nampak tak? Sebelum kalau duduk seorang tu nak jangok sama, duduk dah nak jangok. Wa hukiya fi dhalika, kalau bini nikah jangok juga. Risau. Isteri jadi risau. Apa ni hari ni jangok. Jangok tu makna berhias, suami berhias-hias sangat tu keluar tu. Jadi risau lalulah puan. Wa hukiya fi dhalika an Ali wal Hasan wa ibni Umar wa ghairihim ghairu syai'in, dan dihikayatkan seumpamanya pada Sayyidina Ali, Hasan, Ibn Umar, dan selainnya tidak satu je, banyak perkara itu diriwayatkan daripada mereka.
Wa qad kariha ghairu wahidin an yalqallaha azba, dan makruh, tidak diingini, tidak disukai, bukan seorang je, ramai ulama yang tidak suka bahawa bertemu dengan Tuhan dalam keadaan mereka itu azba, mereka tidak menikah lagi, bujang lagi, tak suka. Kalau boleh mereka nak menikah dalam bertemu Allah Taala mati dan keadaan sudah berkahwin. Fa in qulta kaifa yakunu nikah wa kathratu minal fadail? Macam mana nikah dan banyak menikah ni dikira daripada perkara mulia? Wa hadza Yahya bin Zakaria alaihi salam. Pada Yahya bin Zakaria, qad athna Allah Taala alaihi. Allah Taala puji di atasnya, innahu kana hasura. Sayyidina Zakaria ni hasura kan dalam Quran kan? Wa kana hasura wa kana nabiyyan. Apa nama ni, wasayyidan wa hasura, wasayyida wa hasura, dah sebut dalam Quran. Jadi Allah Taala puji, fa kaifa yusnillah bil ajzi amma ta'udduhu fadilah. Bagaimana Allah Taala memuji dengan lemah daripada perkara yang dibilang fadilah. Dan kalau perkara itu Tuhan puji, makna fadilat, bagaimana kita bilang perkara tidak menikah ni, bujang ni, perkara yang lemah, perkara yang tidak lebih. Jadi pelik dari situ. Wa hadza Isa bin Maryam, dan Isa ibn Maryam pun tabattala minan nisa, dia memutuskan daripada perempuan, dia tidak menikah ketika hidupnya sebelum dia angkat di langit lah. Nah, sekarang masih hidup. Dan diriwayatkan pada akhir zaman nanti baginda akan turun balik. Dan akan menikah lah katanya. Itu sebahagian diceritakan berkaitan dengan peristiwa akhir zaman ni. Walau kana kama qarrartahu, kalaulah sebagaimana seperti mana kamu beritahu, la nakaha, saya bisa kamu nikah juga. Jadi itu isu persoalannya. Fa'alam anna thana Allah Ta'ala ala Yahya, bahawa pujian Allah ke atas Nabi Yahya alaihi salam, bi annahu hasura, bahawa dia itu orang yang menjaga dirinya daripada wanita tidak menikah. Laisa kama qala ba'dhum, bukan sebagaimana berkata sebahagian mereka. Innahu kana hayuba, bahawa Yahya ni hayuba, orang yang takut menikah. Au la dzakara lahu, ataupun ada sebahagian ni, ini riwayat cerita ahli kitab ni, orang Yahudi ni. Dia kata Nabi Yahya tak nikah sebab Nabi Yahya ni jenis menakut nikah, ataupun dia tak ada zakat. Cacat dia ni. Tak ada zakat ni. Tak betul tu. Memanglah. Orang Yahudi ni mereka buat sembrono dan juga buat ambil lekeh dengan para Nabi ni. Mereka hina Nabi ni. Bahkan Tuhan pun mereka melakukan tasbih. Mereka tasbihkan Tuhan dengan makhluk. Apakah para Nabi mereka boleh hina, tak ada apa. Bunuh pun mereka banyak bunuh Nabi. Tidak seperti begitu. Bal qad ankara hadza hudzaqul mufassirin, bahkan mengingkari riwayat ini oleh ulama-ulama tafsir yang ulung, yang bijak-bijak. Wan naqadul ulama, dan ulama yang begitu kritis, yang alim, yang kritik perkara-perkara ini. Wa qalu, mereka kata, hadhihi naqisatun wa aibun, ini satu kekurangan dan satu aib, wala taliqu bil anbiya, yang tidak layak dengan para nabi. Pada manusia pun aib, para nabi lagilah. Nabi ini ialah manusia yang paling sempurna, yang Tuhan bangkitkan di kalangan manusia yang ada pada zaman tu. Wa inna ma ma'nahu, tapi apa makna hasura di situ? Annahu ma'sumun minadz-dzunub, bahawa Nabi Yahya ini terpelihara daripada dosa. Ai la ya'tiha, tak datang dosa. Li'annahu kana husira anha, kerana Nabi ni dia sekat, ditahan daripada dosa. Wa qila mani'an nafsahu minasyahwat, satu pandangan mengatakan hasura itu ialah Nabi menghalang, Nabi Yahya halang dirinya daripada syahwat. Yang ketiga, laisat lahu syahwatun fi nisa, dia tidak mempunyai syahwat pada perempuan. Juga yang ketiga ni pun pandangan, bagi kalau ikut zahirnya ni pun tak kuat yang ketiga ni. Sebab apa? Sebab itu juga dikira satu kekurangan tu. Faqad bana laka min hadza anna adamal qudrati ala nikah naqsun, maka nyata kepada kamu bahawa tak mampu untuk menikah tu kekurangan. Wa innamal fadlu fi kauniha mawjudah, dan kemuliaan itu pada keadaan boleh menikah dan mampu menikah tu ada. Thumma qamuha, kemudian ditahan. Imma bimujahadatin, tahan kemampuan untuk nikah tu. Dia nak menikah tapi dia tahan dengan mujahadah, dia lawan nafsunya, ka Isa alaihissalam, seperti Nabi Isa. Au bi kifayati minallah, ataupun dia dengan sebab ditahan daripada pihak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cukupkannya daripada
keinginan untuk perempuan itu, kayak Yahya, seperti Nabi Yahya, itu fadilatan zaidatan, itu fadilah yang lebih, likauniha syaghilatan fi katsiri minal awqat, kerana menikah ni menyibukkan pada kebanyakan waktu. Jadi ada situasi tertentu, keadaan para nabi ni, yang Nabi Yahya dan Nabi Isa ni tak menikah kerana keadaan tertentu. Allah Ta'ala nak dia menunaikan risalah pada ketika itu. Kalau menikah menyebabkan akan sukar, akan jadi sibuk daripada apa yang Tuhan tentukannya. Wa hatatan ila dunia. Dan dia akan jadi apa nama ni, cenderung kepada dunia. Maka Allah Ta'ala tidak jadikan mereka berdua menikah, tak jadikan mereka menikah. Okey. Itu pada ketika Nabi Yahya. Nabi Yahya wafat dah, cuma Nabi Isa sekarang ni diangkat ke langit. Thumma hiya fi hakiman uqdira alaiha wa mulikaha. Kemudian perkara itu, kemampuan ataupun kemampuan untuk menikah ini, bagi orang yang dimampukan untuknya dan diberi miliknya, wa qama bil wajibi fiha, dan dia mendirikan kewajipannya, walam tashghaluhu an rabbih, dan tidak dapat menyibukkan orang itu daripada Tuhan, darajatun ulia, maka itu darjat yang paling tinggi. Ada kemampuan dan keinginan nak menikah, Tuhan beri milik dia, milik keinginan nak menikah, tapi dengan itu dia tidak menyebabkan dia lalai daripada Allah Ta'ala dan dia menunaikan kewajipan, maka itulah darajatun ulia, darjat yang paling tinggi. Wahya darajatun nabiyina, itu darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi lam tashghalhu kathratuhun, yang tidak menyibuk akan Nabi oleh ramai isteri, an ibadati rabbih, daripada beribadat pada Tuhannya, bal zadahu zalika ibadatan, bahkan Nabi lagi banyak ibadat, litahsinihinna, Nabi mengihsankan, Nabi menjaga maruah isteri-isterinya, wa qiyamihi bihuquqihinna, Nabi juga mendirikan hak isteri-isterinya, menunaikan hak isteri, wa iktisabihi lahu, Nabi juga berusaha mencari nafkah pada isteri, wa hidayatihi iyyahu, Nabi juga memberi petunjuk hidayah, Nabi mengajar pada isterinya, bal saraha anha laysat min hududid dunyahu huwa, bahkan Nabi menjelaskan bahawa isteri ni bukan daripada bahagian dunia dia, bukan. Wa in kanat min hududid dunya ghairuhu, walaupun ada bahagian daripada bahagian-bahagian dunia hak lainnya. Faqala hubiba ilayya min dunyakum, dan diberikan rasa aku kasih daripada dunia kamu, At-tibu wan nisa, iaitu wanita dan juga bau-bauan. Dunia kamu tu. Tapi Allah Ta'ala beri bahagian yang Nabi SAW suka, iaitu isteri dan juga bau-bauan wangi ni. Tapi itu tidak menghalang Nabi daripada Allah Ta'ala. Fadalla ala anna hubbahu lima dhakara minan nisa' wa tib alladhaini huma min amri dunia ghairihi. Tengok. Maka menunjukkan bahawa kasihnya Nabi kepada apa yang disebut daripada isteri dan juga wangian itu ialah yang daripada urusan dunia orang lain. Hubbiba ilayya min dunyakum, bukan dunia ya. Kalau kita tak nampak tu. Tengok macam mana ulama dia bila dia nampak hadis tu, dia bukan faham selapis saja. Qadhi Iyad ni dia kata, cuba perhati elok. Diberiku kasih daripada dunia kamu. Dua perkara. Makna perkara dunia di sisi kamu tu aku kasih dua perkara, iaitu perempuan, isteri dan juga wangian. Tapi adakah dia tu dunia aku? Bukan, dunia kamu. Nampak tak? Wasti'maluhu lidzalika laisa lidunya. Nabi guna tu, Nabi ambil, Nabi beristeri ramai, Nabi suka pada wangian, bukan kerana sebab dunia, bal li akhiratihi, bahkan kerana akhiratnya. Lil fawaidil lati dzakarnaha fi tazwij, kerana faedah-faedah yang telah kami sebutkan pada bab pernikahan, waliliqa'il malaikati fi tib, dan kerana malaikat ni suka pada wangi-wangian, berjumpa malaikat ni dalam keadaan wangi, wali annahu aidan mimma yakhussu 'alal jima', dan wangian itu mendorong kepada berjima' bersetubuh, yang dapat memberi nafkah kepada isteri, menjaga isteri, wa yu'inu alaih, dan membantunya, wa yuharriku asbab, dan menggerakkan sebab. Jadi
Itu antara sebabnya lah. Ni apa orang menikah ni tahulah. Orang lelaki ni kena wangi juga. Kenapa tak? Kena wangi juga. Isteri pun memang kena wangi juga. Ni kadang busuk. Jadi macam mana nak berjaya ataupun nak membawa kepada perkara itu. Wa kana hubbuhu li hataini khaslataini li ajli ghairihi. Bahkan cinta Nabi kepada dua perkara ini kerana sebab lain. Wa qam syahwati, dan dapat Nabi SAW dapat kekang syahwat dia. Wa kana hubbuhu al-haqiqi al-mukhtassu bi dhatihi fi musyahadati jabaruti maulahu wa munajati. Bahkan kesih Nabi yang hakiki, kesukaan Nabi yang hakikatnya ia tertentu dengan zatnya pada melihat musyahadah alam jabarut Allah Subhanahu Wa Taala dan munajat dengan Allah Taala. Itu yang paling dikasihi oleh Nabi, iaitu munajat dengan Tuhannya. Walidzalika mayyaza baina hubbaini, kan itu Nabi bezakan antara dua kasih sayang tu. Wa fasala baina halain, dan Nabi ceraikan antara dua keadaan. Faqala waju'ilat qurratu aini fis salah. Dijadikan ketenangan aku. Qurratu aini makna tenang mata hatiku. Aku jadi tenang, aku jadi suka. Ketika mana? Dalam solat. Waju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi kata gitu. Faqad sawa Yahya wa Isa fi kifayati fitnatihinna. Maka Allah Ta'ala telah menyamakan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya pada mencukupkan mereka daripada fitnah wanita. Wa zada fadilatan bil qiyami bihin. Jadi dari segi Nabi Nabi sama dari segi kedudukan Nabi Isa dengan Nabi Yahya ni, Rasulullah SAW dari segi terpelihara daripada fitnah perempuan. Nabi Isa terpelihara daripada fitnah perempuan. Nabi Yahya pun terpelihara daripada fitnah perempuan sebab tak menikah. Jadi Rasulullah SAW menyamai mereka berdua dari segi Nabi tidak terfitnah dengan wanita. Cuma jadi lebih Nabi daripada Nabi Yahya, Nabi Isa ni, zada fadilatan bil qiyami bihi. Nabi ni dapat mengurus isteri. Bukan sekadar terpelihara fitnah. Tu Nabi Isa, Nabi Yahya memang dipelihara Allah daripada fitnah perempuan. Bahkan Nabi yang mendirikan dan menguruskan perempuan. Jadi lebih fadilah, satu fadilah. Bukan satu lah je lah. Di sini maka lebihlah satu kedudukan daripada mereka. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam mimma uqdira ala al-quwwati fi hadha. Nabi ni orang yang diberi kekuatan dalam masalah menikah ni. Wa utiyal katsira minhu, dan diberi banyak daripadanya. Wa li hadha ubihalahu min adadil harairi ma lam yubah li ghairihi. Kerana itu dihalalkan Nabi daripada isteri-isteri dan juga hamba-hamba itu perkara yang tidak dihalalkan bagi orang lain. Nabi lebih menikah lebih pada 4 orang. Itu khususiah Nabi. Sebab Nabi memang diberi kekuatan untuk itu. Wa qala rawaina an Anas annahu sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'ati min al-laili wan nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali makna buat gelegang sehari semalam di atas semua isterinya. Ketika Nabi ni bukan sokmo ni, penuh sekali. Tujuan nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beri khususiah kepada Nabi ni. Nabi juga orang yang kuat dari segi masalah ataupun dari segi aspek kekuatan kelelakian ini. Nabi pernah gilir sehari semalam tu semua isterinya ada. 99 orang tu. Wahun ketika itu sebelah harap. Wahunna 11. Di sini sebut sinilah, wallahu alam lah. Maka tuan kita kata sebelah. Rasulullah wafat antisati niswah. Nabi wafat dalam keadaan ada 9 orang lah. Jadi masa ini berlaku sebelum akhir hayat Nabi, ketika Nabi dalam keadaan sihat, ketika Nabi dalam keadaan biasa, maka ada penuh Nabi buat. Ni bukan sokmo ni, bukan sokmo. Nabi buat sokmo ke tiap-tiap hari gilir sokmo 11 orang isteri, bukan. Berlaku dan juga dibuat tujuan apa? Untuk menunjukkan kehebatan dan khususiah Nabi SAW. Nabi pernah jima isterinya sebelah isteri sehari semalam. Wa kana Anasun qala Anasun wa kunna natahaddatsu annahu
u'tiya quwwata 30 rajulan. Dan kami ni bercakap-cakap, Nabi ni dia beri kekuatan 30 orang lelaki. Kekuatan Nabi 30 orang lelaki. Dia memanglah makna benda itu dalam kemampuannya lah. Dalam kemampuannya. Kharrajahun Nasa'i, mengeluarkannya oleh Imam Nasa'i. Cerita-cerita gini orang puan tak suka dengar lah ni. Orang puan tak apa suka dengar. Orang suka ni orang lelaki lah ni. Kita buat umum seperti ini tak boleh cerita panjang-panjang lah. Waruya nahwuhu an Abi Rafi', diriwayatkan seumpamanya daripada Abi Rafi'. Wa an Tawus u'tiya alaihi salam quwwata 40 rajulan fil jima', diberi pada Rasulullah SAW kekuatan 40 orang lelaki pada jima'. Wa mithluhu an Safwan ibn Sulaim. Wa qalat Salma maulatu, berkata Salma, hamba perempuan Nabi, tafan Nabi lailatan ala nisa'ihi ni 9 pula. Dia kata riwayat 9 ni. Nabi pernah tawaf. Sekaligus dalam satu malam 9 orang isteri. Wa tatahhara min kulli wahidatin qabla an ya'tiya ukhra. Dan Nabi bersuci, Nabi mandi semua. Selepas selesai seorang, Nabi mandi dulu. Sebelum dia datang yang kedua. Wa qala hadza atyabu wa athhar. Ini lebih suci dan ini lebih bersih. Wa qala Sulaiman alaihi salam la atufanna lailata min ala mi'ati imra'atin aw tis'in wa tis'ina wa annahu fa'ala dhalik. Kalau tengok cerita dulu, ini juga kisah ni banyak diriwayatkan oleh Israiliyat lah. Tapi ada dalam hadis Nabi sebut berkaitan dengan Nabi Sulaiman dak kata insya-Allah tu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada illa an yasha Allah kan. Itu dia boleh tengok dalam surah Kahfi tu. Ada ulama dalam tafsir menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kata, aku akan malam ini aku akan jima' 100 isteri. Isteri dia ramai lah. Zaman dulu syariat zaman dulu tidak ada had. Ataupun 99 orang. Tapi kerana dia tak kata insya-Allah, maka tak boleh buat lah. Jadi itu berkaitan dengan perkataan insya-Allah. Wa qala Ibn Abbas kana fi dhahri Sulaiman ma'u mi'ati rajulin. Belakang Sulaiman tu, sulbi Sulaiman ada air mani kekuatan 100 lelaki atau tis'in wa tis'ina ataupun 99 orang. Wa kanat lahu salasu mi'ati imra'atin. Sulaiman ada 300 isteri. Wa salasu mi'ati suriyah, dan 300 hamba. Suriyah ni hamba yang digunakan untuk jima'. Wa haka anna qashwairuhu 700 imra'atin. Dia hikayat dalam riwayat Naqash ini, dia kata 700 orang isteri. Wa thalathumiyati suriyah, dan 300 orang hamba. Wa qad kana li Daud alaihi salam ala zuhdi. Nabi Daud walaupun zuhud dia itu, wa aklihi min amali yadihi, dia beramal makan daripada sumber hasil usaha dia sendiri. Dia ada apa dia? Tis'un wa tis'una imra'ah, 99 orang bini juga. Wa tammat bi zauji uriya mi'ah, maka jadi cukup 100 dengan isteri kepada Uria. Bekas Uria ni makna ketua tentera dia. Ini juga cerita panjang yang mana berlaku cerita Israiliyat, yang mana kita di sisi ahli sunnah, kalau perkara yang menyalahi akidah tu kita tolak. Okay? Cuma kisah ni ceritanya apa, Nabi Daud bini ramai walaupun dia tu orang yang sangat zuhud. Wa qad nabaha ala dhalika fil kitabil aziz biqouli ta'ala inna hadha akhi lahu 99 na'jah. Ini kisah ni maklumlah, boleh kita tengok dalam tafsir surah Sad. Wa fi hadits Anas anhu alaihi salam fuddiltu 'alan nasi bi arba', aku dilebihkan di atas manusia dengan 4 perkara. Bisakha, dengan pemurah, wasyaja'ah, dengan berani, wa kathratil jima', dan banyak kemampuan untuk jima', wa quwwatil batshi, dan kekuatan. Quwwatil batshi maknanya kuat. Nabi pegang genggam ke apa tu, dia Nabi kekuatan badannya kuat. Wa amal jahu, adapun jah, sifat kemuliaan dalam masyarakat itu. Fa mahmudun indal uqala, itu dipuji di sisi orang berakal, adatan pada adat. Wa biqadri jahihi aizamuhu fil qulub, maka dengan kadar kemegahan dalam masyarakat itu kebesaran orang dalam hati. Lagi dia orang hebat ni, orang akan lekat dalam hati manusia. Wa qad qala Allah Ta'ala fi sifati Isa alaihi salam wajihan fid dunya, dia orang yang mempunyai kemegahan di dunia wal akhirah. Walakin afatuhu kathirah, tapi afat dia,
kerosakan yang datang dengan sebab kedudukan dalam kalangan manusia ni, kemegahan dalam kalangan manusia ni, keafat dia, kerosakan dia banyak. Fahuwa mudhirrun bi ba'd, dia akan memudaratkan kepada orang. Orang ada jawatan, ada kuasa, jadi mudarat. Tak pernah pegang kuasa, tak pernah dapat gaji 10,000, tiba-tiba dapat. Tengoklah, sombong tak kenal orang. Sombong tak kenal orang. Mudhirrun bi ba'din nas. Li'uqbal akhirah, bagi kesudahan akhirat nanti. Dunia betul dia dapat kedudukan, kemegahan, tapi akhirat dia akan jadi rugi. Falidzalika dhammahu man dhammahu, kerana itulah cela orang yang cela, wa madaha diddahu, dan orang puji sebaliknya. Wa warada fi syar'i madhul khumul, dan datang dalam syarak pujian bagi khumul. Khumul ni makna sifat dia tidak suka mendedahkan diri. Dia suka memendam. Pendam. Dengan maksud apa khumul ni? Dia bukan orang jenis ke depan dalam masyarakat, bukan orang yang ada kedudukan, bukan. Wa dhamul ulu fil ard, dan dikeji orang yang suka meninggi di dunia ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad ruziqa minal hishmah, Nabi diberi daripada sifat al-hishmah. Hishmah tu makna al-haya, sifat malu. Wal makanati fil qulub, dan dapat kedudukan dalam hati. Wal 'izamati qibal nubuwah indal jahiliyati wa, dan dapat kemegahan, keagungan daripada pihak kenabian di sisi jahiliyah dan selepas pada itu. Semasa jahiliyah pun Nabi tu dipandang tinggi dan mulia. Selepas daripada Islam disebut pun Nabi masih dipandang tinggi juga. Wahum yukadzibunahu, dalam keadaan mereka mendustakan Nabi. Wa yu'dzuna ashabahu, dan mereka menyakiti sahabat Nabi. Wa yaqsiduna adzahu fi nafsi, bahkan mereka meniatkan untuk menyakiti diri Nabi. Khufiyatan, secara tersembunyi. Hatta idza wajahahum a'zamuhu amrahu, tapi bila nak berdepan dengan Nabi, mereka terpaksa tunduk. Mereka tak dapat, apabila wajahuhu, mereka berdepan dengan Nabi, mereka membesarkan Nabi, memuliakan. Mereka tak rasa haibah Nabi itu menyebabkan mereka tak berani. Tapi mereka nak mensakitkan Nabi, cara senyap-senyap. Ketika Nabi tidur, suruh pemuda-pemuda, orang yang tak ada, orang yang jenis-jenis nakal ni, pemuda, suruh tikam Nabi, senyap-senyap masa Nabi tidur ketika peristiwa hijrah kan. Tapi Nabi ganti tempat tu dengan Sayyidina Ali. Cuba nak buat sakit kepada Nabi secara senyap-senyap, tapi secara berdepan tak berani sebab kehaibatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadaw hajatahu, dan mereka sempurnakan hajat Nabi. Apa Nabi nak kadang mereka beri, mereka tak boleh tolak sebab kehebatan dan juga kebesaran yang mereka lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaruhu fi dhalika ma'rufatun wa sayati ba'daha, dan cerita berkaitan itu telah ma'ruf dan akan datang sebahagiannya. Wa qad kana yabhatu wa yafraku min ru'yatihi man lam yarahu, dan adalah yabhatu wa yafraku. Apa maksudnya? Jadi takut, jadi gerun, min ru'yatihi, daripada melihat Nabi. Orang tak pernah tengok Nabi. Orang tak pernah tengok Nabi, bila tengok Nabi jadi rasa takut bukan takut nak lari, gerun dan rasa haibah. Kama ruya an Qailata annaha lamma ra'athu uridat, seperti mana diriwayatkan daripada Qailah, bila dia lihat Nabi dia rasa gemetar, minal farqi, takut. Faqala ya miskinah alaiki sakinah, Nabi kata, wahai miskinah. Apa nama miskinah maknanya? Kamu orang siangnya kamu. Miskinah bukan orang miskin. Apa tak? Inilah miskinah maknanya, anda faham kot ni biasa Arab sebut. Miskin, hadha miskin, kesiang dia. Tak, kesiang lah, bukan makna miskin tu tak ada duit. Ya miskinah, alaiki sakinah, bertenang juga. Bertenang sikit. Bertenanglah kamu. Wa fi hadithi Abi Mas'udin anna rajulan qama baina yadayhi, ada dalam hadis Abi Mas'ud, ada cerita seorang lelaki diri depan Nabi, fa'idat, lalu rasa gemetar. Faqala lahu hawin alaika. Yes, apa hawin makna? Kita kata ni, bertenang-tenanglah, berlembut-lembutlah, bertenanglah. Fa inni lastu bimalakin, aku bukan malaikat, kata al-hadis. Fa amma azimu qadrihi bin nubuwah, adapun besarnya kedudukan Nabi dengan sebab kenabian, wa syarifu manzilatihi birisalah, dan mulianya kedudukan Nabi dengan sebab kerasulan. Fa inafatu rutbatihi wa inafatu rutbatihi,
Inafah ni makna tingginya kedudukan Nabi, bistifai, dengan sebab dipilih. Nabi ni pilihan Tuhan. Wal karamati fid dunia, dapat kemuliaan di dunia. Fa amrun huwa mablaghun nihayah, itu perkara yang sehabis-habis sehabis-habis yang kedudukan yang dapat oleh Nabi. Thumma huwa fil akhirati sayyidu waladi Adam, kemudian Nabi di akhirat ini ialah penghulu kepada sekalian anak Adam, bahkan khairu khalqillahi ajma'in, sebaik-baik makhluk Allah sekaliannya. Wa ala ma'na hadzal fasli nazamna hadzal qismi bi asrihi, dan dengan makna fasal ini kami telah susun bahagian ini secara keseluruhan. Faslun fima takhtaliful halatu fi tamadduh bihi. Ini perkara yang khilaf. Banyak dan sikit tu berlaku khilaf. Kadang-kadang banyak itu mulia, kadang-kadang sikit itu mulia. Jadi kita berhenti sinilah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang pada minggu hadapan. Ada soalan pada hikmah Luqman, kharsan ataupun khasirat. Kharsan. Muka surat 130. Sekejap ya, kita buka. Mana ni? Wafi ya. Wa kharasa. Ni kharisat. Kharisat ini maknanya kharisat ni hikmat tu jadi tak ada. Akhras ni apa ni? Pekak. Makna hikmat itu akan tertahan. Jadi bukan khasirat kharisat. Ana baca khasirat ni silap lah ni. Silap sebut. Sabkul lisan dia panggil. Jadi sabkul lisan. Kharisat, orang akhras. Bisu, akhras ni bisu, bukan pekak itu asam, akhras, makna bisu. Bisu hikmat, makna hikmat tu tidak dapat dituturkan apabila orang tu makan banyak. Kharisatil hikmat, jadi bisu hikmat. Jadi beza ra dengan sin tu. Kharisatil hikmat tu dengan makna hikmat itu akan jadi bisu, hikmat tu tidak akan keluar. Itu satu. Kalau banyak balgham kat tak, macam mana nak hilang kurangkan? Kurangkan dengan apa? Dengan makan benda yang tidak jenis basah gitulah. Setengah kita kata makan liban. Apa ni? Getah Arab tu, Arabic gum. Arabic gum. Cara ni ialah puasa. Kemudian makan benda-benda yang makna bersifat kering lah. Gitulah. Okey, itu dua soalan ada Dua soalan yang ada. Jadi tadi satu silap pada kita bacaan dan juga itu, iaitu kharisat akan jadi bisu akhras. Akhras tu orang yang bisu akan jadi bisu hikmat. Makna hikmat tidak akan keluar bagi orang yang kenyang, terlampau kenyang, payahlah untuk keluar hikmat daripada dirinya. Lagi tidak ada apa-apa dah. Maka sekadar tu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا طلع